Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita, Tajdzib Atraful Hadith, jilid yang pertama. Kita masuk pada muka surat 21. Hadith yang pertama daripada atas. Bismillah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ar-rajulu min al-lail wa ayqadha ahlahu wa sallaya rak'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat." Sadaqa Rasulul Karim. Ruwah Ibn Hibban an Abi Sa'id. Telah bersabdanya Nabi SAW, bila-bila jaga seseorang dari tidurnya di waktu malam, serta dibangunnya akan ahlinya mengajak salat 2 rakaat, yakni sunat, nescaya ditulis akan kedua-dua itu jumlah daripada mereka-mereka yang banyak berzikir. Benarlah kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban daripada Abu Sa'id. Faqala musannif, kata pengarang, punca kebaikan pergaulan suami isteri itu di tangan lelaki. Kata Nabi SAW, "Idza istayqadha rajulu min al-lail wa ayqadha ahlahu wa sallaya rak'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat." Bila-bila jaga seseorang dari tidurnya di waktu malam, Nabi mengajar kita dengan suatu sunnah yang di mana Nabi bila bangun saja di waktu malam, Nabi akan kejutkan ahli keluarganya untuk solat 2 rakaat sunat. Ini merupakan salah satu daripada sunnah baginda Nabi SAW. Bila mana Nabi bangun saja di tengah malam, Nabi akan kejutkan isteri dan anaknya untuk bangun dan solat 2 rakaat. Sunnah ini dibuat ketika Nabi menjadi Nabi, sehinggalah Nabi dilantik menjadi Rasul. Ada sunnah yang Nabi tak pernah tinggal daripada mula Nabi menjadi Nabi, sehinggalah Nabi dilantik menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Inilah antara sunnah yang seringkali dilakukan oleh baginda Nabi. Bila mana Nabi bangun, Nabi mengajak ahli keluarga, anak-anak untuk bangun sama sekali, bangun untuk mendirikan salat. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita teringat ketika mana Nabi mendapat wahyu pada umur Nabi 40 tahun, kemudian Nabi menyampaikan dakwah secara secara rahsia selama 3 tahun. Dan selepas daripada itu, Nabi dakwah secara jahar selama 10 tahun. Di 10 campur 3, 13 lah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 3 tahun Nabi dakwah secara sir. Waktu tu tak ramai yang masuk Islam. Yang masuk Islam, sahabat handai Nabi dan juga ahli keluarga Nabi. Itu pun bukan semua. Yang masuk Islam ketika Nabi dakwah secara rahsia di sebuah rumah milik Arqam bin Abi Arqam selama 3 tahun. Selepas daripada itu, Nabi dakwah secara jahar. Nabi dakwah secara terang-terangan. Semasa Nabi cerita tentang Islam, Nabi naik di atas bukit Safa. Nabi naik atas bukit Safa. Masa Nabi naik atas bukit Safa,
Nabi panggil semua ahli keluarganya, Bani Qusay ibnul Kilab, ibnu Ka'ab ibn Lu'ay, ibnu Hashim, ibnu Abdul Manaf, ibnu Abdul Muttalib. Nabi panggil ibnu Adnan. Nabi panggil semua ahli keluarganya yang berkait dengan baginda Nabi. Semuanya Nabi panggil dan duduk di atas bukit Safa. Termasuklah Bani Abdul Muttalib. Di situ adanya bapa saudara Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Talib, Abu Lahab. Semua pakat berkumpul di atas bukit Safa. Ini Nabi nak cerita Islam ni. Masa Nabi nak cerita dakwah secara jahat. Ucapan Nabi utama, ucapan Nabi yang pertama, sebelum Nabi cerita Islam, sebelum Nabi cerita tentang ketauhidan, keesaan kepada Allah, Nabi, dalam ucapan Nabi yang pertama, apa yang Nabi seru? Nabi panggil semua ahli keluarga. Nabi panggil semua ahli keluarga. Nabi kata, wahai Banu Qusay ibnul Kilab, wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, aku seru kepada kamu supaya jauhkanlah dirimu daripada api neraka. Kemudian yang kedua, Nabi panggil Fatimah bint Muhammad ibnu Abdullah. Nabi panggil Fatimah, anaknya. Wahai Fatimah, aku seru kepada kamu supaya kamu jauh diri daripada api neraka. Kisah ini, ayah-ayah, bonda-bonda, boleh buka kitab fiqh sirah yang dikarang oleh Asy-Syahid Ad-Doktor Sa'id Ramadan Buti rahimahullah. Buka tajuk Seruan Secara Terang-terangan. Ada cerita ni. Nabi dakwah kepada ahli keluarganya terlebih dahulu sebelum Nabi dakwah orang lain. Apa sebab Nabi panggil ahli keluarganya dan Nabi seru supaya ahli keluarganya jauh daripada api neraka? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu baca. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah ahli keluargamu. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli keluargamu. Nara, daripada api neraka. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu, ahli keluargamu daripada api neraka. Inilah ucapan yang Nabi sebut pada permulaan ketika mana Nabi sampaikan seruan dakwah secara terang-terangan. Nabi mengajak semua ahli keluarganya. Kerana itu yang paling hampir dengan Nabi. Itu yang paling rapat dengan Nabi. Kemudian Nabi seru anaknya, iaitu Fatimah. Barulah Nabi mengajak yang lain. Maksud kata Nabi SAW, ini adalah kerja dakwah Nabi. Nabi ajar kita dengan pelbagai sunnah yang begitu baik, yang kita boleh amalkan dalam kehidupan. Sehingga Nabi ajar kita, bila mana kita bangun di tengah malam, kita kejutlah anak kita, kita kejutlah ahli keluarga kita, bangun solat bersama-sama. Bangun solat tahajud bersama-sama, kemudian kita teruskan aktiviti yang seterusnya, solat subuh, kemudian teruskan aktiviti yang seterusnya. InsyaAllah daripada awal lagi kita pupuk perkara ini, InsyaAllah dia akan menjadi sebati dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan ahli keluarga kita. Mula-mula tu memanglah saya tak ada pengalaman sebab belum ada zuriat lagi. Tapi mula-mula tu memang cabarannya agak tinggi. Kita memang boleh bangun, tapi kita melihat kepada mungkinlah anak-anak kita yang mungkin agak sukar untuk kita bangun.
Ada. Tapi insya-Allah hari-hari kita kejut, insya-Allah kita ajak dan solat bersama dengan kita. Inilah yang Nabi ajar. Kemudian Nabi kata, orang yang bangun di tengah malam lalu mengajak ahli keluarganya, kutiba minadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Nescaya ditulis akan kedua-duanya itu jumlah daripada mereka-mereka yang banyak berzikir. Subhanallah. Ada ini kelebihan. Bila mana kita bangun, kita ajak ahli keluarga kita bersama untuk solat tahajud, solat sunat bersama dengan kita di tengah malam. Sama-sama berdoa, mengadu, merintih di hadapan Rabbul Jalal Jalaluh. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan ahli keluarga, nescaya Allah akan memberi ganjaran yang sebaik-baiknya setimpal dengan amal yang kita buat. Antaranya ditulis kepada orang yang sedemikian, iaitulah pahala sebanyak mana orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat ganjaran. Itu tak termasuk lagi pahala solat yang kita buat. Bangun dan mengajak itu sahaja pun dah ditulis kepada kita seumpama orang yang banyak berzikir. Bangun dan mengajak itu pun dah ditulis pahala. Apatah lagi solat yang kita kerjakan. Inilah antara amalan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri." Sadaqa Rasulul Karim, ruwa Ibnu Sunni an Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bangun seorang kamu dari tidurnya, sunat ia membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Yang membawa maksud puji-pujian itu bagi Allah yang mana telah kembalikan nyawaku ke dalam badanku dan mengafiah ia akan daku dan telah mentaufikkan akan daku dengan menyebutnya. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Sunni daripada Abu Hurairah. Maksudnya, kata pengarang, mengarahkan kita mengucap syukur ke hadrat Tuhan kita yang mana telah membalikkan nyawa kita, dan dapat kita faham bahawasanya tidur itu bolehlah dikatakan mati kecil. Kata Nabi SAW, apabila bangun seorang kamu, ini juga sunnah, antara sunnah yang diajar oleh Nabi melalui hadis ini, yang di mana ni antara adab ketika mana kita bangun daripada tidur, seperti yang kita dah sebut sebelum ni. Adab ketika mana kita sebelum tidur, adab ketika tidur, dan adab selepas kita bangun daripada tidur. Sebelum ni kita ada sebut antara adab sebelum kita tidur, sunat kita mengambil wuduk. Lepas sunat kita sunat kita ambil wuduk. Kemudian bila pergi ke tempat tidur, ambillah kain selimut ke, kain apa, kain pelekat ke, libah lo. Libah sambil baca wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Libah kali pertama. Lepas tu libah kali kedua pun baca sama, wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Libah kali ketiga pun baca yang sama. Lepas habis kita libah, kita duduk ngadap ke arah kiblat. Tadah tangan 3 kul ayat kursi. Lepas tu sapu daripada ubun naik ke atas kepala, turun last kali sampai ke kaki. Daripada ubun, daripada kepala naik ke atas, turun last kali sampai ke kaki. Lepas tu
kita tidur. Sebelum tu, lepas ambil wudu, solat sunat 2 rakaat, solat sunat taubat lah, solat sunat apa pun tak apa, solat sunat 2 rakaat, baru buat cara tadi. Lepas tu, tidur. Masa kita tidur, antaranya bacaan yang kita baca, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ada. Kemudian kita bertahlil, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu kita baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Lepas tu tidur. Tidur. Kemudian masa kita bangun daripada tidur, sedar saja daripada tidur, maka keluarlah daripada mulut kita ni puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita puji dia? Kerana dia telah membalikkan nyawa kepada kita. Tu sebab kita puji pada dia. Kerana itu kita tengok dalam hadis ni, alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kembalikan nyawaku ke dalam badanku. Nampak? Kita puji pada Allah taala kerana dia kembalikan nyawa kepada kita. Wa'afani fi jasadi, dan mengafiatkan ia akan daku. Ibu dan ayah yang saya hormati, masa kita lena, siapa jaga kita? Kita celik tak apa, boleh jaga diri sendiri. Masa kita lena, siapa jaga kita tu? Dalam kita lena, kita tak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ku ada binatang berbisa. Ku ada orang mai terpa masuk rumah. Kita lena. Masa kita lena, siapa yang jaga kita? Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita jaga daripada tidur, kita tengok sihat dah, ada luka dah? Tak ada. Kenapa? Allah pelihara kita. Allah jaga kita. Tak. Kerana itu di luar daripada kemampuan kita sebagai manusia. Masa kita tidur, kita tak mampu nak jaga diri kita dalam masa kita lena tu. Pasal kita mana sedap. Tak. Itu belum masuk lagi perbahasan fiqah. Seorang suami melafazkan talak pada isterinya dalam masa dia lena, maka tak jatuh talak. Ada. Itu dalam masalah fiqah lah. Cuma masa kita tidur lena tu, kita mana sedap apa. Tak ada masa tu, ada apa yang berlaku di luar daripada kemampuan kita. Hanya kepada Allah sahajalah tempat kita meminta pertolongan. Pada masa itu pada masa itu keberantungan kita hanya kepada Allah. Kita serah diri kita ni pada Allah masa kita lena tu, pasal kita tak tahu apa yang berlaku. Kadang ketik nyamuk masa kita lena, kita sedap tak? Kadang tak apa nak sedap pun. Kena ketik dengan nyamuk, tak sedap. Sedap-sedap pagi celik mata dah bengkak dah. Pasal apa nyamuk gigit. Tapi masa dia gigit tu, kita mana sedap apa? Lena waktu tu. Masa itulah Allah pelihara jasad kita. Allah jaga kita. Sama jugalah dengan bawa kenderaan kan. Kita duk prepare siap dah servis apa semua siap, tukar tayar apa semua. Pakai seat belt. Lepas tu kita bawa kereta. Apa-apa yang berlaku selepas tu di luar daripada jangkaan kita. Kita serah pada Allah Ta'ala. Kerana tu kita berdoa naik kenderaan. Sama juga tidur. Kita juga minta pertolongan kepada Allah. Dan telah mentaufikkan akan daku dengan menyebutnya. Kita puji pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah telah memberi taufik kepada kita. Bila celiknya mata, perkataan pertama yang keluar daripada mulut kita adalah Alhamdulillah. Kerana Allah beri izin kepada kita untuk menyebut kalimah itu pada mula-mula kita bangun daripada tidur.
Kita jaga je, alhamdulillah, keluar dulu. Maknanya Allah telah memberi taufik kepada kita untuk menyebut kalimah itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada. Itulah alhamdulillah. Bila mana kita sedap je, buka celeknya mata, tak kira lah tidur siang ke. Kerana tidur ni, kata pengarang, sebahagian daripada mati. Dikira sebagai mati kecil. Tak. Hari ni kita lihat. Hari ni kita lihat dah ada orang yang mati ketika dalam keadaan tidur. Tak. Semalam elok dia kita jumpa bersembang dengan dia. Besok sedap-sedap kita dengar berita kata tak ada dah. Meninggal dalam keadaan tidur. Mati mengejut. Kan? Dulu mungkin jarang kita dengar berita ni. Tak? Mungkin jarang kita dengar orang mati mengejut dalam keadaan tidur, kita jarang. Tak? Sejak mutakhir ni, sejak akhir-akhir ni, kita lihat ramai dah. Tak? Kita lihat ada, kan ramai maksud kata ada lah. Ada yang meninggal dalam keadaan sebegitu. Kerana itu, kerana kita pohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhtiar masa kita tidur tu. Sebelum kita tidur, kita mengucap dulu tahlil dulu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita baca doa tidur, kemudian kita tidur. Dan apa-apa yang berlaku selepas daripada tu, alhamdulillah kita sempat untuk menyebutnya sebelum kita tidur. Ini antara amal yang kita laksanakan sebelum daripada kita melelapkan mata. Ni. Kemudian mengarahkan kita, kata pengarang, mengucapkan syukur kepada Allah kerana Dia telah menghidupkan kita dan mendapatkan kita faham bahawasanya tidur itu boleh dikatakan sebagai mati kecil. Yalah, masa kita tidur, kita macam kita sebut tadilah, kita tak tahu apa yang berlaku. Sama ada kita ada lagi ke tak, kita pun tak tahu. Maka selayaknya kita puji pada Allah Ta'ala dengan mengucap kalimah alhamdulillah. Sama juga dengan bersin. Ingat? Bersin. Keadaan jantung kita ni berhenti. Yang pertama, mati ya. Yang kedua, bersin. Jantung berhenti rupanya. Maksud kita bersin sebab tekanan dia kuat. Lepas tu kita bersin katuk mata. Cuba bersin buka mata tengok. Terbeliak biji mata. Sebab tekanan dia kan. Jadi bersin tu juga boleh menyebabkan keadaan jantung kita berhenti seketika. Lepas tu pas kita bersin, kita celek je mata, alhamdulillah hidup lagi. Tu sebab kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersin ni tak lama, kejap je, berapa second je. Tapi dengan bersin itulah keadaan jantung kita boleh berhenti. Degupannya boleh berhenti seketika. Disebabkan tekanan bersin tu. Lepas tu pas kita celek je mata, lepas daripada kita bersin, ucaplah alhamdulillah. Allah masih lagi mengembalikan keadaan kita seperti sedia kala. Bersin pertama bagus. Bersin kedua bagus juga. Bersin ketiga pun bagus. Bersin keempat penyakit. Penyakit nama dia. Penyakit sual Arab kata. Sual ni maksudnya selsema. Penyakit selsema lah tu. Dah bersin sampai lebih daripada 3 kali, selsema lah tu. Tak? Sekali 2, okey lagi. Lebih daripada 3 kali, bakal kena selsema. Baik. Inilah beberapa keadaan yang Nabi sebut kepada kita. Hadis yang seterusnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtakaita fadha' yadaka haitsu tashqaki. Thumma qul bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i. Hadza. Thumma irfa' yadaka thumma a'id dzalika witra." Sadaqa Rasulul Karim, ruwah al-Imam At-Tirmidzi an Anas ibn Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila-bila engkau sakit,
hendaklah engkau letak tangan engkau di tempat-tempat mana yang engkau sakit. Kemudian engkau baca, Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadha. Yang bermaksud, aku berlindung dengan maha kekerasan Allah Ta'ala dan maha kuasanya dari kejahatan barang yang aku dapati daripada penyakitku ini. Setelah itu, angkatlah tangan kamu. Kalau berkehendak kepada berulang, ulangkan sampai 3 atau 5 kali. Baik. Kata pengarang, disuruhnya kita berjampi pada kesakitan kita. Ini adalah satu sunnah yang juga diajar kepada kita. Bila mana kita sakit, kita letak tangan kita ni pada tempat yang kita sakit. Kemudian kita baca doa yang diajar kepada kita ini. Bismillahi a'udzu billah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadha. Ini hadis dan doa yang diajar kepada kita. Hadis ni hadis hasan sebenarnya. Dan kita boleh amal, tak ada masalah. Ini antara sunnah yang diajar oleh baginda Nabi. Bila mana kita sakit pada tempat yang kita sakit, maka ambillah tangan kita, letak pada tempat yang kita sakit, bacalah doa ni. Kalau tak hilang, ulang. Berulang-ulang kali. Tak, syaratnya mestilah dalam keadaan maksudnya dalam keadaan ganjil. Ada 3, 5, 7, 9. Tak. Maksud kata kita buat dengan kiraan ganjil. Ulang dan buat selama kiraan ganjil. Ulang 3 kali. Dalam masa 3 kali tak mau hilang juga, buat 5 kali. Lepas 5 kali pun tak mau hilang juga, buat 7 kali. Kemudian 9 kali. Begitulah seterusnya. Ada. Ini pengarang kata disuruhnya kita berjampi. Maksud kata dengan kita membaca ayat, hadis, doa yang diajar kepada kita. Bahasa dulu panggil jampi. Ada. Baik. Jadi ini adalah salah satu sunnah yang begitu baik untuk kita amalkan sekiranya kita dapati ada kesakitan. Contoh, kepala denyut. Berdenyut-denyut kepala kita ni. Lah musim panas. Kadang dia mai denyut tu, ubat dia satu je. Bila kepala denyut buat apa? Tidur. Ubat dia tidur je. Bila mai kepala denyut ni, tambah yang mana ada darah tinggi tu, dia mari saja kepala berdenyut tu, maka ubat dia tidurlah. Ambil bantai lena. Baik. Tu kalau melibatkan kepala denyut. Maksud kata kita tak ada tempat nak tidur, nak menghilangkan sementara sakit kita tu, letak tangan kita ni atas kepala kita, bacalah doa ni. Ada. Dia main satu kesakitan melalui dada kita. Tak. Dia rasa sakit, rasa senak. Perut rasa senak. Pegang perut, baca doa. Ada. Kalau senak, kalau dah memang sakit perut, dah lama tak membuang air besar, tu tak boleh nak kata apa. Ada. Jawab dia kena buang air besar lah. Baca pi lah 10 kali pun. Dah memang nak buang air besar. Cerita dia. Ala kulli hal, macam mana sekalipun, ini antara kalau kata dah mai sakit perut tu tak boleh nak kata apalah. Ni macam senak, kita pun tak tahu. Nak kata buang air besar, tak ada. Bukan buang air besar, dah berapa kali pergi tanah tapi tak keluar juga. Tak tahu mai sakit dia mari senak tu. Ambil lah, pegang tangan kita ni, pegang tangan pula. Ambil tangan kita, letak dekat perut tu, bacalah doa ni. InsyaAllah lakukan berulang kali. InsyaAllah. Ini antara ilmu yang diajar kepada kita berdasarkan hadis Nabi. Ini bukan siapa ajak ni, Nabi ajak kita. Bacalah doa ni. Disuruhnya kita berjampi pada kesakitan. Maksud setiap kali apa yang berlaku pada kita, kalau kita nak
baca untuk protek ataupun untuk mempertahankan diri, eloklah kita baca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang maksur yang diajar kepada kita. Bacalah, kerana dalam ayat Quran itu sendiri juga mempunyai syifa'u fis sudur, ada memberi penyembuhan kepada jiwa kita, kepada penyakit kita. Jadi kita bacalah ayat Quran dan kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Banyaklah ayat-ayat yang ada dalam Quran tu yang boleh kita baca untuk sekurang-kurangnya kita dapat mempertahankan diri. Inilah hadis yang menceritakan tentang kelebihan dengan kita membaca doa yang diajar oleh Nabi. Hadis yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti dekat berjampi pada kesakitan kita, tanda situ. InsyaAllah hingga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti insyaAllah. Sekian daripada saya. Wallahu ta'ala.